الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, pada hari yang mulia ini saya mengajak saudara sekalian, juga diri saya sendiri, marilah kita berusaha mendidik diri supaya kita berjaya menjadi seorang insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hari Jumaat begini, khatib-khatib di seluruh dunia akan menyeru supaya kita bertakwa. Sejak daripada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehinggalah sampai kiamat. Bahkan kita sendiri sedar tentang diri kita sendiri. Apabila orang bertanya kepada kita, adakah engkau sudah beriman? Tentu kita menjawab, saya orang yang beriman. Adakah engkau orang Islam? Tentu kita menjawab dengan mudah, saya orang Islam. Tetapi bagaimana jikalau sekiranya orang bertanya kepada kita, engkau sudah bertakwa? Tentu kita akan diam sebentar. Kerana ketakwaan itu satu perkara yang mudah disebut, tetapi susah hendak dihasilkan. Kita bimbang, walaupun sekian lama kita diseru dan diseru setiap hari Jumaat supaya bertakwa, sampai ke hari ini kita masih lagi belum mencapai tahap takwa yang sebenar. Bagaimana kalau kita dimatikan, sedangkan kita belum menghasilkan takwa dalam diri kita sendiri? Kerana bekalan yang sejati, yang benar-benar laku ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak beri guna harta benda dan anak pinak kamu, kecuali kamu datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera, bersih hati daripada syirik, sama ada syirik jali ataupun syirik khafi, syirik yang besar ataupun syirik yang tersembunyi. Jikalau sekiranya kita mati menghadap Allah dalam mempunyai sifat takwa, maka mulialah kematian kita. Kalau kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita mengaku kita Islam, kita beriman, tidak ada takwa, hinalah kita. Kerana disebut inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya mulia kamu di sisi Allah Ta'ala takwa kamu. Bukan harta benda, bukan rupa paras, bukan keturunan dan kedudukan. Atqakum, takwa yang ada pada kamu. Sebab itu jangan kita main-main dengan lafaz taqwa yang diseru ini.
Apabila diseru kepada kita, bertanyalah dalam diri kita, adakah kita sudah bertakwa ataupun belum? Kalau belum, bertindaklah segera untuk menjadi insan yang bertakwa. Sidang jemaah anda hormati lagi dikasihi sekalian. Akibat daripada kejatuhan umat Islam, dunia Islam hari ini, bukan sebab orang Islam tidak ramai. Umat Islam ramai. Tetapi kelemahan yang menyebabkan kita tidak ada kekuatan sehingga dipermain-mainkan oleh musuh. Ramai tetapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita mahu alim ulama yang bertakwa kepada Allah. Pelajar yang bertakwa kepada Allah. Ahli politik yang bertakwa kepada Allah. Ahli perniagaan yang bertakwa kepada Allah. Penternak, nelayan, petani yang bertakwa kepada Allah. Inilah yang menyebabkan umat Islam menjadi kuat dan hebat. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala senang datang. Seperti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalaulah penduduk negeri itu mereka beriman, bukan sekadar beriman wattaqau, mereka bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kami akan turunkan keberkatan daripada langit dan juga keberkatan daripada bumi. Hari ini kita sedang berada dalam sebuah negara yang mewah, yang Allah Ta'ala anugerahkan berbagai-bagai sumber rezeki. Bermula dari petroleumnya, hasil tanah yang suburnya, industri pelancongan yang hebat, berbagai-bagai sumber ekonomi yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, yang tak sepatutnya penduduk bumi ini susah. Yang tidak sepatutnya penduduk bumi ini miskin. Tidak sepatutnya penduduk bumi ini pening kepala. Bagaimana nak mencari dan nak melepaskan tanggungjawab dalam perkara nafkah. Di manakah tidak kena? Di manakah silap? Kemungkinan penduduk bumi ini yang ramai di atas muka bumi ini tidak bertakwa. Yang menyebabkan rezeki yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita banyak, tetapi Allah Ta'ala cabut keberkatan yang menyebabkan kita tidak cukup. Sidang jemaah anda hormati lagi dikasihi sekalian. Apabila kita telah berhasil menjadi seorang insan yang bertakwa, tentulah akan lahir sifat-sifat takwa. Terasa rindu kepada Allah, terasa takut kepada Allah, gemar dan suka melakukan ibadah kepada Allah, dan sentiasa mengingati akhirat, di samping ia berusaha mencari kesenangan dunia. Umat Islam yang bertakwa, ia sentiasa berjuang untuk meninggikan Islam, meletakkan Islam lebih tinggi daripada segala-galanya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berjanji. Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang yang beriman, "Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, adakah mahu jikalau sekiranya aku tunjukkan kepada kamu satu peluang perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang amat pedih?
Tu'minuna billah, hendaklah kamu beriman dengan Allah. Sebenar-benar beriman. Dan hendaklah kamu berjuang pada jalan Allah bi amwalikum, dengan harta benda kamu. Wa anfusikum, dan jiwa raga kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bermula demikian itu terlebih baik bagi kamu jikalau sekiranya kamu mengetahui. Kalau kita meneliti ayat-ayat Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berjihad, yang pertama bi amwal, dengan harta benda. Yang kedua wa anfusi, dengan diri dan jiwa raga. Nak menunjukkan kepada kita perjuangan ini perlu kepada harta. Perjuangan ini perlu kepada wang ringgit. Selalu Allah Subhanahu wa taala kembarkan amwalikum wa anfusikum. Harta kamu dan jiwa raga kamu. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memperjuangkan Islam dengan harta benda mereka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang kaya raya harta benda. Dengan kekayaan ia mengembangkan dan menguatkan Islam. Sayyidina Umar, orang yang kaya, menggunakan kekayaan untuk menguatkan Islam. Sayyidina Osman, orang paling kaya, menggunakan kekayaan mereka untuk menguatkan Islam. Seterusnya sahabat-sahabat yang hebat-hebat yang lain, seperti mana Abdul Rahman bin Auf, Zubair bin Awam. Ini sahabat-sahabat Nabi SAW, bukan sekadar mereka duduk di masjid berzikir sahaja, tetapi mereka bekerja. Ada yang menternak kambing, ribuan ekor kambing. Ada yang membuka ladang-ladang kurma yang luas. Ada yang membawa barang dagangan ke negara-negara luar daripada Madinah dan Makkah. Sehingga di saat Islam memerlukan harta mereka untuk meninggikan Islam dan menguatkan Islam, mereka boleh menyumbang betantan buah kurma sebagai bekalan makanan kepada pejuang-pejuang Islam. Mereka boleh menyumbang beratus-ratus ekor kuda sebagai kenderaan untuk pergi berperang. Ada yang menyumbang beribu-ribu ekor unta. Kalau dinisbahkan dengan harga sekarang, bukan mereka sumbang 1,000-2,000 ringgit. Tetapi sekali dalam perjuangan, mereka menyumbang jutaan ringgit. Ini Islam perlu kepada pejuang-pejuang Islam yang begini untuk menguatkan Islam. Sebab itulah diseru kepada kita supaya bertakwa. Kita mahu peniaga-peniaga yang kaya raya, yang bertakwa. Kerana kekayaan mereka bukan sekadar untuk mereka. Tetapi jikalau sekiranya kita mempunyai orang-orang yang kaya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kekayaan itu bukan untuk Islam. Dan Islam tidak boleh tumpang kekayaannya. Tadi tepat hanya sekadar untuk bermegah-megah hidup di dunia ini sahaja. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan mereka itu mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nabi SAW berperang. Para sahabat radhiyallahu anhum berperang untuk meninggi dan mengembangkan Islam. Tetapi Nabi SAW berperang dengan bangsa Yahudi. Agak berbeza Nabi berperang dengan bangsa-bangsa yang lain di atas muka bumi ini. Nabi menebang pohon-pohon kurma Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi mempertikaikan.
Kata mereka, kami mengenali para nabi-nabi dalam kitab-kitab kami, dalam Taurat dan Injil. Nabi-nabi tidak akan menebang pokok-pokok dan tidak akan membinasakan harta benda. Tetapi Muhammad menebang pohon-pohon kurma kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quranul Karim. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillah. Tidak kamu wahai Muhammad, kamu tebang pohon-pohon kurma ataupun kamu biar pohon-pohon kurma berdiri di atas batang-batangnya, yakni kamu tidak tebang, fa biiznillah. Allah izinkan kamu. Kerana Allah hendak menghina orang-orang yang jahat. Nabi menebang pohon kurma Yahudi kerana orang-orang Yahudi menggunakan sumber ekonomi yang kuat, mereka akan menyerang Islam. Untuk menghancurkan orang-orang Yahudi, perlu sekat ekonomi mereka. Jelas kita lihat bagaimana petunjuk Allah dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menghina bangsa Yahudi yang sejarah mereka membunuh para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi Zakaria digergaji, Nabi Yahya dibunuh. Dan mereka menghalau nabi-nabi mereka. Yang Allah Ta'ala hantar nabi untuk mengangkat mereka. Tetapi mereka bermusuhan dengan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Bahkan bangsa Yahudi berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Bahkan mereka yakin Isa dibunuh. Walaupun akidah kita Isa tidak dibunuh. Mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka mengenali Nabi. Tetapi Nabi daripada keturunan Bani Ismail, bukan Bani Israel. Sebab itu sahaja mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsa yang Allah Ta'ala mula wujudkan mereka di Palestin. Allah angkat darjat mereka di Mesir. Allah keluarkan mereka daripada cengkaman Fir'aun kembali semula ke Palestin. Tetapi bangsa ini yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, sehinggalah berlaku pertelagahan antara mereka selepas daripada diangkatnya Nabi Isa alaihi salam. Bangsa Yahudi sendiri mula mencipta agama Nasara yang bernama Yahuda, sehingga ia tidak mendapat sokongan daripada orang-orang Yahudi. Lalu ia meminta tolong kepada bangsa Rom supaya menolong Yahuda. Akhirnya bangsa Rom berperang dengan orang-orang Yahudi. Menang bangsa Rom. Orang Yahudi tidak ada negeri. Dan Palestin dipimpin oleh orang-orang yang menganut agama Nasara. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghantar Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk dengan aman damai di Madinatul Munawwarah, sehingga mereka mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi halau bangsa ini daripada Madinatul Munawwarah. Sejak daripada itu Yahudi tidak mempunyai tempat lagi di atas muka bumi ini. Sehingga ada yang mereka mengembara pergi ke Mesir. Ada yang mengembara pergi ke negara-negara Eropah. Lalu mereka sebagai pedagang yang hina dina. Lalu mereka berusaha memperkuatkan ekonomi mereka di negara-negara Eropah. Sehingga mereka menguasai perniagaan-perniagaan yang besar. Lalu mereka membentuk NGO yang bernama Zionis, supaya mereka dapat menuntut semula bumi mereka. Lalu NGO yang mempunyai kekuatan ekonomi ini disokong oleh Yahudi-Yahudi di seluruh dunia. Dengan kekuatan ekonomi, mereka boleh mempengaruhi bangsa-bangsa Eropah, kerajaan-kerajaan negara-negara Eropah walaupun yang menganut ajaran Nasara, kerana kekuatan ekonomi mereka.
sehingga mereka merampas bumi Palestin yang menjadi hak milik umat Islam, dan terus melakukan kekejaman terhadap umat Islam sampai ke hari ini. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya orang-orang Yahudi menggunakan harta benda mereka untuk meninggikan agama Yahudi dan untuk mendapat penempatan mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahawasanya umat Islam perlu menguasai ekonomi. Umat Islam perlu menguasai perdagangan, perniagaan, supaya ekonomi umat Islam menjadi kuat dan hebat. Di samping umat Islam, umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan apabila umat Islam apabila umat Islam berjaya memegang kuasa ekonomi, maka dengan kekayaan umat Islam akan digunakan untuk meninggikan Islam. Di samping itu mendidik pejuang-pejuang Islam, sehingga ketika Islam memerlukan perjuangan jiwa raga, umat Islam bersedia mengorbankan jiwa raga mereka untuk Islam. Seperti mana dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum setelah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pergi duduk di penjuru Madinah, di pinggir-pinggir Madinah. Mereka melakukan perusahaan ternakan kambing, unta secara besar-besaran, sehingga mereka menjadi kaya raya. Ini sahabat yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syurga. Mereka berusaha sehingga ke akhir hayat mereka. Maka umat Islam perlu menjadi umat yang rajin. Umat Islam perlu menjadi umat yang kuat. Umat Islam perlu menjadi umat yang tabah. Dan Allah Subhanahu wa taala benci umat Islam yang putus asa. Umat Islam yang lemah. Umat Islam yang pemalas. Jikalau sekiranya sifat-sifat ini ada pada umat Islam, bukan individu Islam saja lemah, tetapi Islam juga lemah. Dan musyrikin yang sentiasa bermusuh dengan Islam sejak daripada dahulu sampailah sekarang, mereka akan mengambil kesempatan di saat umat Islam lemah itu untuk menindas Islam. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Quranul Karim, lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan setuju kepada kamu orang Yahudi dan orang Nasrani selagi mana kamu tidak mengikuti agama mereka. Selagi itulah ia bermusuh dengan kamu. Walaupun saat kita melihat mulut mereka lebih manis daripada gula, janji-janji mereka, tetapi hati perut Allah Subhanahu wa taala dedahkan sifat Nasara, sifat Yahudi sentiasa bermusuh dengan Islam sampai kiamat. Mudah-mudahan dengan kita, umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha mencari kehidupan dunia yang lebih untuk kita bantu Islam supaya Islam menjadi kuat. Inilah bekalan perjuangan kita di amwal dengan harta benda dan jiwa raga. Inilah perjuangan yang sangat-sangat diperlukan oleh Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi pejuang-pejuang Islam dengan harta benda dan jiwa raga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ila yaumiddin. Amma ba'du.
فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وتزودوا فإن خير زاد التقوى. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, sekali lagi saya mengajak saudara sekalian, juga diri saya sendiri, marilah kita membentuk diri kita supaya kita berjaya menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada hari yang mulia ini kita banyak menginsafi diri kita dan kita berusaha mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi insan yang bertakwa. Marilah pada hari mulia ini kita berbanyak-banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta dan kasih kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quranul Karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan mengucap salamlah kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmah was sakinah was salamah wal afiyah ala malikina Kebah Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Syah Ibn Marhum Sultan Haji Ahmad Syah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika Maulana Tuan yang terutama Datuk Seri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Abbas yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkaril baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa li dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.